Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta Al-Quran, pencinta ilmu, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 10 hari bulan 1 2023, 17 Jumadah Tsaniyah 1444. Kita teruskan bicara kita dalam buku Hakaza Ashu Ma'al Quran. Demikianlah mereka, orang-orang yang tadabbur Quran ini, mereka itu hidup dengan Al-Quranul Karim. Jadi Alhamdulillah, dalam program jauhlah kita untuk menghadiri Multaqa Kharijin. Jadi kita ambil peluang di sini untuk baca seperti biasalah. Apabila berada di luar kawasan, kita tak baca tafsir Al-Muharrar, tapi kita baca kisah-kisah yang menunjukkan kepada keagungan Al-Quran itu sendiri dan bagaimana kita nak ambil motivasi. Hakaza ashu ma'al Quran, demikianlah orang lain hidup dengan Quran. Jadi orang yang kita kadang-kadang kita duk memikir macam satu eksklusif ya, Quran tu untuk kita je. Kita hak besar di rumah orang Islam ni, kita duk kata Quran tu macam hak kita lah. Ya, walahnya orang yang baru masuk Islam, sebelum dia masuk Islam, dia mengkaji Al-Quran. Ini beza di antara orang yang mengaji Quran semata-mata dengan orang yang mengkaji Al-Quran. Itu satu perbezaan yang cukup ketara. Orang yang mengaji Quran saja, dia mengaji lah. Mengaji tua sampai ke muda, kemuda sampai ke tua. Muda sampai ke tua. Daripada tua jadi muda balik. Sebab dah habis dah bercucu dah. Mari-mari di pondok ni kita tanya, nenek ngaji Quran dah? Dia kata ni mari nak ngaji ni. Bahasa kita orang kampung, mengaji tu mana belajar Al-Quran lah. Bukan mengaji tu belagu, belajar nak boleh baca Quran tu dulu. Jadi belajar nak suruh boleh baca Quran. Jadi bagaimana keadaan mereka itu kita tengok para jemaah sekalian. Hakaza ashu ma'al Quran. Jadi banyak dah cerita-cerita yang kita dengar. Buku ni walaupun kecil, tapi penulis dia menulis mengikut pengalaman. Sama ada pengalaman dia ataupun dia ambil pengalaman orang-orang yang tadabbur Quran, guru-guru Al-Quran, ataupun orang lain yang menulis tentang pengalaman mereka dengan Quran. Dan kita pun boleh ambil pengalaman kita dengan Quran. Bagaimana Al-Quran ini, sebagaimana disebut dalam asar, Allah Ta'ala mengangkatkan darjat beberapa orang dengan sebab Al-Quran, dan Allah Ta'ala menjatuhkan juga beberapa kumpulan dengan sebab Al-Quran. Maknanya orang yang betul-betul beriman dengan Allah, dia belajar Al-Quran dengan baik-baik, maka orang yang angkat darjat. Ada orang yang main-main je, tak? Ataupun bermain-main dengan Quran, bukan belajar slow-slow, tak belajar tapi menentang Al-Quran, maka orang yang akan dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kata orang, jangan cuba mencabar Al-Quran. Sama ada awak tercabar atau terkesan dengan Quran. Jadi ada orang yang cuba nak cabar. Dulu saya cerita tentang seorang Kanadi mana orang Kanada, yang Gary Miller tu, yang diberi grant oleh kerajaan untuk mencari kelemahan Al-Quran. Akhir sekali dia masuk Islam. Jadi kata orang jangan cuba. Sama ada dia terkesan dengan Quran ataupun dia dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada Quran dengan sebab dia cuba. Tapi kalau orang tu ikhlas mencari kebaikan Quran, dia akan jumpa. Baiklah, dalam siri lepas saya dah sebut bagaimana cerita seorang putih nama Tariq, orang Amerika yang masuk Islam tu. Hari ini kita akan cerita orang lain pula. Cerita ni dicerita oleh seorang Syekh Dr. Ja'far
Idris wafaqullah. Dia kata cerita pengalaman dia pergi ziarah di Kanada. Ini cerita Kanada lagi ni. Dia kata aku pergi ke Kanada, dia pergi ziarah di Al-Markaz Al-Islami, pusat Islam di Montreal. Jadi bila dia pergi ke pusat Islam ni, dia tengok seorang pemuda syaban mutahammis. Dia baru masuk Islam. Tapi Masya Allah, setiap kali waktu solat, dia ada di pusat Islam. Tak kira musim panas ke, musim sejuk ke, musim dingin ke, musim apa pun, dia akan salat. Jadi oleh Syekh Jaafar ni, kesianlah dengan dia. Kita sebagai orang tua, sebagai seorang Muslim jadid, baru masuk Islam. Jadi nak bagilah taujih, orang panggil taujih ni maknanya nak beri bimbingan kepada orang ni supaya boleh je ambil pendekatan yang lain. Contohnya kalaulah masa tu salji turun kuat sangat ataupun terlalu panas, jadi dia boleh ambil pendekatan, dia solat dari rumah dia, mengambil rukhsah sebagaimana Nabi sebut tentang waktu hari turunnya hujan, ala wasallu fi rihalikum, boleh je solat di rumah kamu. Maka Syekh ni pun panggil dia, saudara, oleh kerana kita Islam ni bukan menggalakkan kita solat jemaah, tapi tidaklah sampai peringkat berat sangat, mana bila solat jemaah tu mesti kena buat tak kira hujan panas ni. Dengar dia, bagi motivasi dengan dia. Tapi jawapan dia, dengar jawapan dia ni. Para pelajar yang dah buka Quran tu, cuba buka dalam surah Al-Hajj. Dalam suratul Haji ayat 32, dia baca ayat ni. Jawapan dia kepada ayat ni. Padahal dia baru masuk Islam. Kita Islam lama pun tak mikir ke ayat ni tak. Tidak nak fikir banyak. Dia kata, ya Syekh, ama qara'ta, tak ingat ke ayat Allah SWT dalam suratul Hajj ayat 32, Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya bagi mereka yang mengagungkan syiar agama Allah. Jadi syiar agama Allah taklah banyak, di antaranya salatul jamaah. Bila orang ni tidak ada masyakkah, bukan sakit, dia duduk di tempat dia, di kampung dia, kemudahan yang ada, masjid azan dia dengar, dan dia pun menghadirkan diri, itu dia panggil ta'zim syairullah. Banyak lagi lah syiar-syiar lain, tapi dia ambil oleh kerana tajuk kita berbincang tentang salatul jamaah. Jadi pemuda ni dia pun ambil tajuk wa man yu'azzim syairullah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar agama Allah, maka itu tanda orang itu hati dia bertakwa. Dia kata wal masajid min syairillah. Masjid ini menghidupkan masjid, lebih-lebih lagi di negara Eropah seperti ini. Negara orang panggil ghuraba, Islam itu tidak kuat, tak macam di tempat kita. Tempat kita masjidnya besar, tapi orang pula tidak ada. Di negara lain, Eropah ke di mana, di tempat lain yang susah, di Jepun contohnya, payah nak dapat masjid. Masjid pun diambil rumah kedai, kadang-kadang duduk dalam tanah, kita kena turun tangga bawah. Itu yang saya pergi ke Osaka dulu. Kita bina sebuah pusat dakwah yang dinamakan dengan JDC, Japan Dakwah Center. Walaupun berada di Osaka, tidak di Tokyo, tapi kita perbesarkan tajuk dia, globalkan, sebab sekarang ini di alam maya boleh berjalan, maka kita namakan JDC, Japan Dakwah Center. Jadi alhamdulillah di Japan Dakwah Center ni, sahabat saya Zul yang mengendalikan pusat dakwah ni, dia buat mengikut culture Jepun. Jadi orang Jepun masuk tidak kata masuk terasing, macam duduk di Pakistan, macam duduk di Burma, di Bangladesh gitu, suasana. Setengah pusat Islam dia ikut culture, ikut orang yang buat tu. Jadi kalau pengasah dia tu orang Bangladesh ke orang Pakistan, nampaklah simah budaya Pakistan di sana tu. Tapi kita Zul ni dia mikir supaya orang Jepun tak rasa asing bila masuk dalam
dalam kawasan kita. Jadi kita mengatakan alhamdulillah. Jadi orang di Eropah mereka susah nak cari. Di Eropah ke di Jepun ke di tempat-tempat negara-negara yang Islamnya minoriti sangat sikit sangat Islam. Orang betul-betul orang Islam Jepun masuk Islam sedikit. Kalau ramai pun muhajirun, orang lain yang datang, orang Turki, orang termasuklah orang kita Malaysia pun ramai juga di sana. Mana yang ramai hak Islam asalnya pergi. Tapi orang dia sendiri terlalu sedikit. Dulu saya dah cerita waktu kita di sana maklumat tentang perkara ini, dan maknanya nak bagi tahu orang di Eropah, orang di negara-negara yang minoriti Islamnya sedikit, nak solat begitu susah nak cari tempat solat. Tapi mereka menghidupkan. Kita yang banyak masjid tempat kita pula, kadang-kadang setiap taman ada pula dia punya surau, musalla, setiap tempat ada. Bahkan kalau air raya ni sepatutnya untuk nak menampakkan syiar agama Allah tu, sepatutnya kita satukan tempat solat raya. Bukan semua musalla di taman tu dibuat solat. Jadi kita kalau boleh, kebetulan hari pun nampak cerah, tidak hujan, jadi kita buatlah solat di padang. Maknanya padang bola 3 taman ni satu tempat. Kalau padang tu lebih wah daripada masjid, kita orang masjid pun mari sini juga untuk solat hari raya. Sebab itu syiar ta'zim min sya'airillah, nak menghidupkan syiar agama Allah. Macam mana tempat kita ni orang tak berani buat dengan macam-macam alasan. Di antara alasannya takut hujan, di antara alasannya banyak takut. Jadi kita ni bila banyak takut sangat, tak jadi benda ni. Saya ingat kata-kata Allahyarham bapak saya ni, dia ada pantun. Dia selalu berpantun-pantun ni. Tuan-tuan yang nak balas pantun hari ni pun kita silakan balas. Tajuk dianya, melukut di tepi gantang, buka sanggul cari gutu. Orang takut hilang perasaan, tunggul dikatakan hantu. Itu masalah kita sekarang ni. Kita banyak takut daripada mencuba, berani mencuba. Cuma kadang-kadang padang dengan masjid yang ada kapur kita tu mungkin luah masjid lagi. Masjid kita 2 tingkat. Manakala ada kemungkinan hujan pun selamat. Jadi macam-macam lah alasan-alasan. Yang penting orang yang boleh buat syiar itu diperbesarkan. Balik kepada cerita Syekh Jaafar tadi, dia kata bila pemuda ni yang baru masuk, yang istiqamah dengan solat jemaah ni, dia masuk Islam, dia menghidupkan masjid, tak kira panas ke sejuk, hari turun salji pun dia berjalan pergi masjid. Dia kata di antara tempat rumah dia duduk dengan masjid, dengan pusat Islam itu hawalai nisfu sa'ah, lebih kurang setengah jam jalan kaki. Tapi ada je dia. Setengah jam dia boleh muncul di situ. Kita kata masya-Allah, wafaqahullah, Allah masabbitu 'alal haqi. Allah Taala lah tetapkan dia di atas kebenaran, dan Allah Taala tetapkan dia di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik para pelajar sekalian, ana tengok kepada kata-kata tokoh ulama ni. Dia kata kita dengan masjid, al-mu'min fil masjidi al-kal'at samak fil ma'. Orang mukmin duduk dalam masjid macam ikan dalam air. Happy, tenang je, berjalan sini-sini dah. Semalam saya pergi masjid, nama dia Nurul Iman, sebelah tempat saya duduk ni. Menarik masjid tu, comel. Tapi tak tahu macam mana nak fikir. Sebab di depan tempat imam, di mihrab ni mihrab tempat imam solat, depan dia ada kolam ikan. Jadi kolam tu ikan pun comel-comel, warna-warni. Jadi saya tak tahu orang lain solat khusyuk ke tidak. Wallahu a'lam. Boleh jadi imam dia dah biasa. Orang Kelantan kata kalih dah. Orang biasa, Allah bisa tegak biasa ke macam mana dia punya kata-kata hikmah orang Melayu ni. Boleh dia biasa, dia kontrol mata dia, tak tengok ikan, dia tengok tempat sujud dia, jadi selamatlah. Tapi orang hok darat-darat ni, makna orang yang asing apa mari ni mesti duk tengok ikan dah. Jadi kita mengata itu mengganggu. Jadi kalau tidak mengganggu, tak ada masalah. Ikan duk berjalan depan kita tu, tapi sebab kita, dia bukan duk depan kita, hidup dalam air. Kita pun tak tahu sebab teknologi, kena tanya dia punya penjaga dia lah, kenapa buat macam ni. Jadi ada orang
contoh di Masjid Besi di Putrajaya tu, sepenuh juga dengan air-air. Sebab kita nak ambil supaya angin mari kena air jadi sejuk, kita kata tak jadi juga. Dia sejuk zaman tempat kita ni sama ada dengan kipas besar ataupun dengan aircon. Kalau setakat air tiup angin tiup air tu nampak macam tak memberi kesan sangatlah. Angin pun bukannya kuat sentiasa. Kita duduk di tempat yang seperti tertutup ini. Baik, cerita ikan tadi. Yang penting ikan duduk comel pula ikannya. Jadi sampai lepas pada solat tu kita bual-bual dengan sahabat-sahabat, kata khusyuk ke solat. Dia kata sebenarnya masjid ni nak menguji kekhusyukan kita. Nak menguji kekhusyukan kita supaya kita tahu depan kita ada gangguan. Ikan duduk berjalan. Pergi sana sini. Tapi nampak happy. Sebab itulah kata di ulama ini, dia kata al-mu'min fil masjidi kasamaki fil ma'. Mana orang mukmin duduk dalam masjid itu ibarat seperti ikan dalam air. Ikan dalam air itu memang tempat duduk dia, tempat duduk dia. Tapi yang kita bimbangnya satu lagi ni, wal munafiqu. Ni yang buat na'udzubillah. Wal munafiqu fil masjidi kal usfuri fil qafasi. Orang munafik duduk dalam masjid macam burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar, dia kira nak keluar je. Terbuka je pintu, sop lari. Jadi tuan-tuan puan-puan, jadi kita kena bila duduk dalam masjid ni biar nampak kita tenang, happy, duduk berzikir, beribadat. Sebagaimana kata ulama lain pula, bandingan bagus juga cerita ikan ni sebenarnya. Makan ikan terbang ni lagi sedap. Sini masyhur dengan guremen, dia panggil ikan terbang. Jadi kata di para ulama lain, dia kata az-zikru, zikir bagi hati kita, zikir bagi hati seperti air dengan ikan. Zikir bagi hati seperti air dengan ikan. Maknanya ikan tak boleh hidup tanpa air. Ikan tak boleh hidup tanpa air. Hati kita pun tak boleh hidup tanpa zikir. Jadi kalau kita ni, kita nak test ni, kalau kita boleh test je tak? Kita ambil telefon kita ni, kita boleh test nak tengok speed laju tak laju. Kita nak tengok speed kita laju tak laju, kita boleh test. Sama juga dengan kita hari ni, nak tengok hati kita ni, macam air dengan ikan ke macam burung dalam sangkar. Kita tengok bila kita zikir, kita ada rasa kemanisan ke tidak, rasa nikmat ke tidak kita boleh berzikir. Lepas solat subuh kita ada, lepas solat ya, setiap waktu kita ada zikir ba'da salawat, zikir lepas solat. Kemudian masuk waktu pagi macam ni, kita ada zikir pagi. Ni ramai yang tanya, dia kata, ustaz, kita ni bertembung di antara nak baca zikir pagi dengan nak dengar tazkirah. Nak pakai hak mana? Saya kata iza amkanal jam, kalau boleh dijamakkan, jamak. Maknanya kita zikir sambil kita dengar. Tapi jangan kuat-kuat. Ustaz duk mengajar depan, kita duduk subhanallah kat belakang. Ini orang tua-tua kan, bagi orang tak puk lagi ni. Mana orang duduk zikir, kita duduk. Sama juga, ada setengah orang ni kaki zikir ni. Dia duduk depan kita kuliah. Tapi duduk zikir kuat tu, dengar kuliah tak? Hangguk. Kita tak bagus lah. Kalau awak nak zikir, tak mau dengar kuliah, ambillah sudut yang sah depan juga, tapi sudut yang jauh sikit. Taklah duk terangguk-angguk depan pengkuliah. Dia ada juga, dia panggil fiqhul masjid, fiqh majlis ilmu, fiqh masjid. Semua benda ada fiqh. Bila nak tegur ataupun bagi taujih kepada para jemaah, bila kita masuk masjid, walaupun imam sedang khutbah, kita kena solat tahiyatul masjid, tak boleh duduk gitu je. Sebagaimana seorang sahabat Nabi, nama dia Sulaik Al-Ghatafani, nama ni Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Dia masuk masjid, dia duduk, Nabi suruh bangun. Tapi kita ingatlah, khatib duduk atas mimbar. Kita mari lambat nak solat tahiyatul masjid, pergi duduk depan mimbar. Buat apa? Ujung-ujung lah awak duduk, solat dulu, masuk dalam masjid tepi-tepi solat. Kemudian ada kosong depan, mari. Itu yang sepatutnya, bukannya pergi pergi awal-awal lagi duduk depan khatib, nak tunjuk warak ni khatib, saya ni ikut sunnah ni khatib. Ya. Baiklah, cerita ikan dengan air. Maknanya orang mukmin dalam masjid seperti ikan dengan air, orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Maknanya keluar je, terbuka pintu, sep lagi.
Ini berlaku. Kita kadang-kadang pelik tau. Dia duduk depan kita solat. Lepas solat tu bunyi telefon dalam poketnya, lompat ke atas kepala orang tu. Macamlah panggilan daripada 999. Maknanya emergency. Tak ada apa pun. Kalau dulu-dulu kita tanya, kenapa lompat pergi jawab telefon tu? Boleh je lawat cepat. Kan handphone kita sekarang, dia ada nombor pemanggil. Bukan telefon kereng pulah zaman kita dulu. Ya, ada tak di kalangan kita ni yang masih lagi yang masih ingat telefon pulahan? Kalau ingat tu dia sudah tua sekarang. Budak-budak zaman kita ni tak ada dah pulah-pulah ni. Kalau ada pun mungkin hak pecek. Tekan butang tu. Hak pulah ni. Oi, nelah tangan duk pulah ni. Kalau waktu nak manggil orang ke nak apa je perek pula. Itu zaman dia, tapi orang panggil canggih dah zaman tu. Dia lompat mari. Tanya dia kenapa lompat-lompat ni? Tak boleh ke tenang-tenang duduk kat sini? Oh, dia kata apa? Dia kata, kita ni kalau tak dijawab, rugi 20 sen. Kerana 20 sen, awak lompat atas kepala orang. Tinggalkan zikir. Sepatutnya kita zikir. Ya. Kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni waktu kita dengan Allah. Maknanya waktu kita zikir lepas solat. Waktu kita zikir pagi. Jadi bukannya waktu lompat kepala orang. Jadi ingatlah para jemaah sekalian, ayat yang kita tadabbur ni nama dia wa zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, Jadi kata Syekh, fa wallahi laqad qata'at hujjati wa sakat. Bila pemuda ni baca ayat ni, aku pun pakai dia tak jawab dah. Mana kira bisa semua pada aku dah. Nak kata apa Syekh? Sebab itu mutahammis. Kadang-kadang orang mutahammis, kita tak boleh juga nak larang kuat-kuat. Cuma kita boleh tahu je lah, nanti awak kalau rasa tak sihat, tak payah dah. Bolehlah solat di rumah. Tapi kalau kuat-kuatkan, meliberalkan orang yang semangat ni, nanti dia hilang pula semangat. Syekh kata tak apa, akhir kali dia pun tak pergi solat jemaah. Rugi kita. Bila sebut cerita orang Eropah ni, orang putih ni, Ana ingat waktu Ana belajar dulu di dalam kelas. Ini rahsia sama kita lah. Jangan cakap dengan Arab pula dia marah. Kawan-kawan kita Arab ni suka tidur dalam kelas. Syekh marah. Jadi satu cerita ni bukan Ana, bukan depan saya, tapi Syekh yang mengajar dalam kelas dia cerita. Syekh Mustafa, tak silap, Mustafa, Dr. Mustafa. Dia kata satu hari orang Ameriki, nama dia Daud. Daud ni dia masuk Islam, dia mari Madinah, kuat dia tahajud. Malam-malam dia bangun separuh malam tahajud. Jadi masuk dalam kelas dia mengantuk lah juga sebab malam kurang tidur. Tak apalah, dia bangun tahajud, dia kurang tidur. Yang kita sekarang ni bangun tidur kuat pun tidur juga dalam kelas. Itu masalah kita. Ini problem yang menghantui pelajar-pelajar kita hari ni. Sebab tidur ni ada dua, tuan-tuan. Yang pertama, dia panggil tidur ketika kita takut, ketika kita kesunyian, ketika kita sakit, boleh tidur. Oh, nikmat. Tapi kalau dalam majlis ilmu, tengah duk khutbah pun tidur, itu bala nama dia tu. Sebagaimana Allah gambarkan cerita tidur kepada sahabat Nabi dalam peperangan Badar. Idh ghashikumun nu'asa amanatan minhu. Makna ketika Allah Ta'ala beri sahabat-sahabat Nabi, kan hujan turun malam tu, pasir-pasir tu jadi rapat, udara pun tenang. Jadi sahabat ni tidur dan nak tunggu nak berperang esok. Maka Allah kata tidur malam tu sun amanatan minhu, satu keamanan, anugerah daripada Allah Azza wa Jalla kepada tentera Islam. Jadi kalau tak boleh tidur waktu duduk kongsi lah. Macam kita ada interview esok pun susah nak tidur. Kalau ada peperiksaan ke esok, apalagi kalau kita nak disiasat esok, lagi tak mau tidur. Apa mau tanya ni? Nak pergi interview pun tak tidur. Jadi duduk tidur dalam majlis ilmu, itu dia panggil syaitan. Tidur dalam ketakutan, itu amanah. Anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Cerita Daud tadi tak habis. Jadi bila Daud ni tidur, Syekh tak kacau dia. Bangunlah, Daud, kom. Dia tidur balik. Jadi budak Arab pun ambil serban merah dia, buku kepala, tidur juga. Syekh marah. Jadi bila Syekh marah, bantahlah dia orang ni. Dia kata, Syekh, hadza amriki yanam anta ma tusawwis. Ini budak mereka tidur, kau tak marah. Aku tidur, kau marah.
Saya kata apa? Nam ya Daud, fa inna naumaka min qiyamil lail. Dia kata, tidurlah Daud, sebab mu tidur, sebab mu mengantuk bangun qiyamul lail. Yang kau ni tidur duduk buah sampai tengah malam buat apa je, bangun. Yang kau bangun pergi basuh muka solat, Daud biar dia tidur. Kita kata masya-Allah tabarakallah, ada orang yang baru masuk Islam, yang kita panggil mu'allaf. Ana baru minggu lepas jumpa dengan sekumpulan mu'allaf di tempat saya. Kita cerita je, kita ni tuan-tuan ni boleh terima ke tidak gelaran mu'allaf ni? Dia kata terima dah ustaz, saya masuk Islam dah 30 tahun, ada yang 40 tahun dah Islam. Tapi orang panggil mu'allaf situ. Dia panggil mu'allaf. Jadi kita kata satu istilah dah bagi masyarakat kita, mu'allaf lah. Yang penting orang tahu mu'allaf ni makna orang yang dulu bukan Islam masuk Islam. Dia sepatutnya mu'allaf tu dalam 2-3 bulan ya. Paling lama pun 2 tahun lah kita kata. Dah dia pandai baca Quran, pandai solat. Setengah tu dah jadi ustaz besar. Nah, penceramah dalam TV, selebriti dah. Ni siapa dia ceramah ni? Mu'allaf masih lagi menggunakan istilah tu. Jadi kalau kita nak banding kita dengan mu'allaf ni, kuat dia dari sudut ibadatnya, sebagaimana cerita sahabat kita ni dan juga cerita-cerita yang lepas yang kita dah ceritakan. Baik, satu lagi cerita yang kita nak ambil untuk kita dengar cerita pada kali ini, iaitulah dia panggil Jalsatul Quran Al-Amirah fil Bait. Majlis Al-Quran yang cukup menarik di rumah. Jadi kalau kita ada kemampuan, contohnya kita ni ustaz ataupun imam, tok lebay, pak lebay ke siapa, yang penting talibul ilmi, penuntut ilmu. Jadi kita kena adakan majlis di rumah kita, majlis tadabbur Quran bersama dengan keluarga. Itu kena ada. Kalau tak ada juga, contohnya kita ambil siapa dia, keluarga kita ke yang jadi ustaz yang boleh tadabbur Quran, kita panggil, mari buat jalsah. Dia panggil jalsah ailiyah, majlis family. Nah, duduk di rumah datuk ke rumah nenek ke, pakat mari. Menarik dia punya ni. Jadi cerita ni penulis cerita dia tak sebut nama sebab dia janji dah, dia kata aku tak nak sebut nama orang yang dikenali supaya tidak menimbulkan yalah, kita ni kalau orang tak puji kita ingat, orang puji pun kita ingat juga. Jadi biasa kalau kita puji kuat-kuat kan jadi lain macam pula. Dia kata 7 tahun yang lalu semenjak dia tulis kitab lah, haitsu qarrara, ketua keluarga telah buat satu keputusan, ayah dia lah buat keputusan ke mak dia ke, kita kumpul anak-anak, kita akan baca Quran dan kita akan mudarasah. Orang panggil tadarus. Pak kita ni tadarus ni baca Quran ramai-ramai, itu makna tadarus. Wa yatadarasun, bukan makna baca Quran ramai-ramai lepas tu declare kita dah khatam macam geruk-geruk tadarus online ni. Geruk tadarus online ni dia satu penyakit baru pula. Dia bagi ayat. Nah, awak 2 muka, orang ni 2 muka. Dia ada ramai dalam grup dia mungkin 100 orang. Akhir sekali pagi ni dia bagi muka surat, gaji pula dia punya admin dia tu, moderator dia tu gaji. Dia bagi orang ni, bagi orang ni. Malam nanti semua kena tip tanda dah baca. Akhir dia pun declare, alhamdulillah hari ni kita dah khatam Quran, masing-masing menghadiahkan pahala ni kepada ahli grup. Kita kata macam-macam lah dia punya cerita. Tapi dalam hadis yang Nabi SAW sebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna. Mana tidak ada mana-mana orang yang berkumpul di rumah Allah Ta'ala, dia baca Quran, yatluna, baca. Itu baca lisan ni. Kemudian yatadarasu, makna mereka mengkaji. Dia mengaji Quran dan dia kaji Quran. Itu yang kita nak maksud kita di sini. Maka dia kata oleh kerana kita ni family, satu family ya. Ini tajribah dia panggil ailiyah. Pengalaman keluarga. Jadi ada kalanya dia buat lepas subuh, kalau hari cuti contoh, atau buat lepas solat asar. Ada kalanya dia buat selepas maghrib contohnya, macam-macam. Yang pentingnya setiap hari ada pada majlis. Kalau tak sempat satu hari pun mungkin selang satu hari, tengok kepada keadaan lah. Yang pentingnya kena istiqamah dan istimrar. Benda tu kena berjalan sokmo, kena ada sokmo. Jadi cara dianya, dengar ni, orang yang berminat untuk majlis ni, cara dianya, dia kita baca satu muka Al-Quran,
kita mula daripada Al-Fatihah lah, supaya surah yang pendek-pendek dulu, dia panggil ayat lazim. Surah Al-Fatihah baca Sarah. Kemudian habis ni pergi ke Al-Baqarah. Jadi baca 3 ayat atau 4 ayat, satu muka, kita baca satu muka. Tengoklah, kalau ada dalam family kita 4 orang yang boleh baca Quran, kita ulang 4 kali. Kamu baca, orang ni baca, orang ni baca. Kemudian barulah ayah dia tu mula, ayah dia ni orang pandai Arab ni. Dia panggil isti'rad al-alfaz al-gharibah. Maknanya kita cari perkataan-perkataan yang pelik. Anda tengok uslub ni, kita Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir, dia ada syarhu al-kalimat. Selepas kita baca ayat, ada syarhul kalimat. Maknanya syarhul kalimat ni, banyak lagi tafsir lain yang boleh je kita ambil istifadah. Tapi syarhul kalimat ni maknanya mudah. Kita ambil daripada kalimah-kalimah yang pelik, tanda. Jadi masing-masing hafal kalimah tu. Mungkin dalam kita satu muka ni, mungkin dalam ada 5-6 kalimah yang gharibah, yang perlu diteliti ataupun diperhalusi, dihafal makna dia. Jadi kita pun baca. Kemudian bab ketua keluarga ni, ustaz ni, dia kata aku ambil setiap ayat, kita pun bincang tajuk dia, bincang. Selepas pada disyarah setiap ayat, kemudian dia guna hiwar. Dia minta anak-anak dia ni cuba buat ulasan apa yang dia faham daripada ayat yang kita baca tadi. Jadi kita baca banyak. Akhir sekali, alhamdulillah, uslub al-hiwar wal munaqashah, tanya-tanya. Kemudian di akhir satu muka tu tamat, kita minta setiap orang buat keluarkan apa yang dia dapat istifadah ataupun fawaid daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Ini cukup menarik. Sebab tu ada 2 kategori yang kita buat sekarang ni. Satu tafsir yang kita baca secara umum lepas solat subuh ni dalam 40 minit. Satu lagi ada kumpulan sahabat-sahabat ni, dia ajak kita masuk dalam, orang panggil jalsah khasah. Maknanya majlis ilmu khas. Dia buat dia dalam kelas Zoom lah. Sekarang ni mazhab Az-Zoom ini masyhur lah, mudah. Kita Zoom ni kita boleh tengok kehadiran, kita boleh rakam. Jadi kalau anak mengajar, anak suka guna Zoom, tapi kena bayar sikit lah. Jadi pelajar-pelajar yang hadir, dia rakam. Kalau terkeluar, line dia tak boleh, tak apa, pergi. Dia cari line, dia masuk balik, dia akan sambung balik. Maknanya kalau kelas kita 2 jam, pelajar ni terkeluar dalam masa 20 minit contohnya. Dia tulis kehadiran dia daripada 120 minit sudah jadi 100 minit, 80. Jadi alhamdulillah mudah. Bukan nak kempen syarikat orang ni, syarikat orang putih ni, tapi tak apalah, kita kata kita boleh guna dia. Maknanya bila kita buat jalsah khasah, ini cadangan saya kepada sahabat-sahabat yang buat tak kira dengan Abu Anas ke dengan siapa-siapa. Mana inilah peluang kita kena ambil uslub al-hiwar. Selepas kita baca ayatnya, 1 ayat, ke 2 ayat, ke 3 ayat yang kita nak bincangkan di sini, waktu itulah masing-masing kena bertanya, masing-masing kena beri apa yang dia faham, supaya ustaz ni boleh betulkan yang betul, yang tak berapa tepat, dan boleh sahkan yang bagus. Itu. Tapi masya-Allah, buat dalam gerak kelas tertutup pun tanya soalan yang tak berkaitan. Duk tanya telur dah murah turun harga ke, kita kata apa cerita awak ni? Orang duk cerita bab Quran, dia duk main minyak turun, telur turun. Dan ini maknanya pemikiran kita tidak fokus kepada tajuk yang kita bincangkan, dia lebih kepada cerita-cerita netizen di Facebook, di alam maya yang mempengaruhi hidup dia. Itu yang kita nampak. Jadi kita kena belajar uslub daripada apa yang telah dibuat oleh sahabat kita ini dalam bersama dengan keluarga dia, yang saya rasa ini cukup menarik. Cuma bila kita baca Quran, ustaz-ustaz yang nak mengendalikan kelas tadabbur ini, di antara yang dia kena baca juga, iaitulah kita kena fokuskan kepada, kalau boleh, kesahihan riwayat. Ada setengah tafsir, masya-Allah, sebab nuzul ada je cerita. Bila kita semak, pelik. Cari-cari tak ada dalam riwayat yang sahih. Kelas tadabbur yang saya baca ni banyak tafsir.
Tapi ada sebuah kitab baru je khatam, 44 jilid untuk 30 juzuk. Nama dia Kitab Al-Muharrar. Kitab ini untuk talabatul ilmi lah, penuntut ilmu, sebab dia bahasa Arab dan dia lebih fokus panjang kepada balaghah. Jadi balaghah setakat ni saya tak masuk lagi. Kalau masuk dalam balaghah mungkin tenggelam para pencinta ilmu Al-Quran yang ramai-ramai ni mungkin tenggelam dalam balaghah, sukar pula untuk dia nak keluar balik. Jadi kita fokuskan kepada ayat. Maknanya kita kena ambil sabab nuzul, kemudian kita pergi kepada makna ayat yang ditafsirkan oleh ulama yang muktabar. Kemudian kita pergi kalau hukum, ada hukum fiqhi dikaitkan dengan hukum. Kemudian yang besar sekali, last sekali kita kena ambil al-fawaid al-mustanbatah. Faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca tadi. Apakah faedah yang kita dapat ambil? Ini sangat penting dalam ilmu tadabbur. Kalau tidak, tak boleh. Sebab itulah kita kena tarkiz. Dalam Quran ini tarkiz yang paling besar sekali apabila Allah Ta'ala sebut tentang ayat-ayat yang berkait dengan tauhid kepada Allah. Ilmu akidah yang paling tinggi darjat dia belajar Quran. Ini kadang-kadang kita mengaji kita akidah sana sini. Sebenarnya akidah kita umat Islam sudah ada dalam Quran. Sudah dihuraikan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat. Cuma bila mari kemudian perkembangan ilmu, masuk falsafah, masuk ni, maka yang menyebabkan kita jadi suka nak faham. Bila mengaji kita akidah, pening pala lalu. Les pening pala. Tak ada kepening-peningan. Orang-orang Badui mari tak mengaji pun benda yang pelik-pelik. Tapi sekali Nabi ajar tentang tauhid, baca Quran, semuanya boleh memahami. Jadi kita terkiskan dalam masalah qadaya al-ubudiyah. Masalah isu keikhlasan. Jadi bentuk-bentuk syirik yang berlaku zaman dulu. Kita kena jelaskan dalam Quran banyak bentuk syirik. Syirik pemujaan, syirik sembah berhala, syirik sembah ideologi, macam-macam syirik yang ada difokuskan. Kemudian isu-isu hukum hakam kalau ada. Kalau kita tak mampu nak keluarkan masalah hukum hakam itu, kita tangguhkan kepada pengajian tafsir yang dikendalikan oleh ustaz-ustaz yang ada kemahirannya. Maka kata di tuan ketua keluarga ni, setelah itu cara dia buat, setiap hari dia tadabbur Quran, tuan-tuan tengok apakah kesan daripada dia. Dia kata laqad lamastu asaran tayyiban minal jalasat min haziz. Aku dah nampak beberapa tanda-tanda kesan daripada yang baik daripada perbincangan keluarga ini. Yang pertama, dia kata zad ta'zim al-Quran. Bertambahnya anak-anak aku ni bertambah mengagungkan Quran dan merasai kehebatan Quran dalam jiwa mereka. Sebab setiap ayat tu kita bincangkan. Kenapa Allah Ta'ala sebut begini? Kenapa dia sebut alim? Kenapa dia sebut khabir? Ayat Quran ni memang sangat-sangat memberi kesan kalau kita baik. Yang kedua, izdada wa'yuhum. Bertambahnya kesedaran mereka tentang kepentingan Al-Quran dalam hayat, dalam kehidupan kita, dalam akhlak kita. Dan inilah rujukan yang utama, yang paling besar sekali yang kita kena utamakan. Yang ketiga, jalsatul Quran, jalsah majlis Al-Quran ini mengajar kepada adab kita menjaga waktu, pergerakan kita, bagaimana kita duduk dalam majlis Al-Quran, belajar adab Al-Quran, sehingga kan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia tulis sebuah kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kecil lah kitab ni. Ada juga Al-Ajuri contohnya, ada juga tulis kitab. Kitab ni semua sudah ada dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari kitab adab pembaca Quran. Jadi menarik. Yang keempat, taswibul qiraah. Jadi ketua ayah dia juga, dia boleh betulkan bacaan dari sudut tahsinul qiraah. Jadi dia tak malu dalam family kita, dalam keluarga kita, ataupun dalam usrah kita, apa yang kita dah sibuk sangat. Kemudian yang kelima, al-wuquf indan nutqi awin nawahil i'rabiyah. Jadi kalau dia ada kemampuan lah, boleh juga kita bincang tentang kenapa baca. Kadang-kadang orang keliru, dia kata kenapa minal mu'minina, minal mu'minin. Sekali dia sebut mu'minina, sekali dia sebut al-mu'minuna. Yang mana betul ni? Mukmini ke mukminun? Jadi kita kata tengok tempat lah. Kalau mina ada min depan tu, dia akan jadi mukminin.
Jadi kita cerita kenapa Al-Quran itu berubah. Sekali bagi depan, sekali bagi bawah, ada bagi atas. Jadi kita boleh terangkan kepada anak-anak yang belajar supaya dia nampak Quran ni bukannya celaru, kita yang keliru sebab kita tak belajar, itu je. Kemudian yang keenam, tarhul qadaya al-kabirah, kita kena bentangkan isu-isu yang besar. Contohnya bila berlaku hiwar di antara baginda Nabi Ibrahim AS dengan keluarga dia. Ini dia panggil uslub akidah. Bagaimana Nabi Ibrahim berhiwar dengan keluarga dia, dengan ayah dia, dengan ayah dia. Ya abati, ya abati. Dia cakap baik. Kita ni sekali dah belajar sikit sunnah ni, nak tengok ayah kita salah. Ayah, ni perbuatan tak betul, ni jahiliah. Sabar dulu. Bagaimana Ibrahim ayah dia syirik. Tapi menggunakan pendekatan yang cukup lunak dalam percakapan, dalam bahasa hiwar yang begitu baik. Yang ketujuh, kita kena juga isu semasa. Kita kena kaitkan dengan ayat-ayat Quran tu dengan kehidupan semasa. Barulah kita nampak kita ni duduk dalam suasana yang baik. Timbul cerita-cerita sabar, cerita infak, sedekah, macam mana dikaitkan dengan sedekah orang-orang dulu, membantu orang miskin. Jadi kita mengatakan para jemaah sekalian, kesan kehidupan dalam Al-Quran itu, pengalaman yang ditunjukkan ini boleh kita belajar. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi kisah kita dalam tajribah, dipanggil tajarub, pengalaman orang-orang yang telah pun berinteraksi dengan Al-Quran atau tadabbur Al-Quran, bagaimana kesan yang dia dapat. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.